Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Krisis PAS, mampukah geng Publika mengalahkan kepada geng Ustaz? Seorang penganalisis politik menyarankan kumpulan profesional dalam PAS yang juga digelar geng Publika mengalah kepada geng Ustaz menjelang pemilihan parti itu pada September depan. Pensarah program pengajian Polisi Universiti Malaysia Terengganu UMT Profesor Madya Dr. Muhammad Yusri Ibrahim berpendapat pertembungan dua blok dalam PAS itu akan semakin meruncing selagi salah satu pihak tidak berlapang dada. Satu jangkaan suhu panas ini, saya menjangkakan suhu panas ini tidak mudah untuk sejuk katanya, kecuali dengan satu cara sahaja, iaitu kumpulan profesional mengendur, beralah dan memberi laluan kepada jalur agama. Bagaimana pula pendapat anda? Adakah PAS perlu dipimpin oleh jalur agama terus atau perlu memberi laluan pula kepada kumpulan profesional? Kerana kata mereka, bagaimana PAS nak mahu bertahan, mahu menjadi dominan kalau mereka tetap berada di kepompong yang lama. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan ini, saya nak kongsikan dengan anda semua, ini adalah transfer factor for life. Ini bukan ubat, ini ialah produk yang meningkatkan daya imun badan kita menjadi sangat stabil dan sangat kuat. Dengan peningkatan daya imun badan kita bebas daripada pelbagai jenis penyakit. Kita boleh sembuh dengan pelbagai jenis penyakit dengan peningkatan daya imun badan kita. Secara ringkasnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang menjadi lemah dan bodoh. Apabila imun badan kita lemah dan bodoh, kita mudah kena penyakit, kita mudah sakit, dan lebih lagi daripada itu, kita sukar untuk sembuh. Tetapi dengan memakan produk Transfer Factor for Life ini, kita boleh sembuh dengan peningkatan daya imun badan kita. Jadi siapa yang berminat sila hubungi nombor telefon yang tertera. Jangan tunggu lama-lama, pergunakan waktu yang ada selagi ianya masih ada untuk anda semua. Saudara-saudara sekalian, penganalisis politik ini menyatakan bahawa beliau menjangkakan suhu panas tidak mudah untuk sejuk, kecuali ada satu cara sahaja, iaitu kumpulan profesional mengendur, beralah dan memberi laluan kepada jalur agama. Jika tidak, kehangatannya akan memuncak dan terus memuncak kerana sudah tentu geng Ustaz sekali-kali tidak akan berundur dan beralah, katanya dalam hantaran di Facebook. Untuk rekod, perpecahan dalam anak PAS dengan wujudnya kem geng Ustaz dan geng Publika telah diperkatakan sejak beberapa tahun lalu. Geng Publika dikatakan cuba mencabar kepimpinan Datuk Seri Abdul Hadi Awang sebagai Presiden PAS. Antara nama yang dikaitkan dengan geng Publika yang didakwa mahu melanggar kepimpinan ulama PAS ialah Setiausaha Agung Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Naib Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Ketua Pengarah Pilihan Raya Datuk Seri Muhammad Sanusi. Mereka diberikan gelaran Publika kerana sering dikaitkan dengan pertemuan di kawasan Publika Kuala Lumpur. Mengulas lanjut, Dr. Yusri berkata, krisis dalam PAS kali ini dengan munculnya label-label baharu seperti Hushem 2.0, Jebun 2.0, Taksubiyun, Dr. Shem serta panggilan lain yang lebih teruk dan kurang sesuai ditulis dilihat mengulangi skrip Muktamar 2015 lalu. Sehubungan itu, beliau tidak menolak kemungkinan berulangnya kembali perpecahan dalam PAS pasca muktamar parti tersebut pada September nanti. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Menjadi tanda tanya sekarang ialah, apa jadi dengan Sanusi? Selepas diserang geng Ustaz, ini pula pendirian Sanusi terhadap Abdul Hadi. Tidak lama lagi, parti PAS akan membuat pemilihan dalam parti PAS. Apakah yang akan terjadi dalam parti tersebut? Baru-baru ini juga timbul satu suara meminta supaya Hadi Awang
meletakkan jawatan dan melepaskan jawatan dalam parti PAS memandangkan kesihatan beliau yang kini semakin merosot. Selepas diserang geng Ustaz, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor menyifatkan desas-desus Tan Sri Abdul Hadi Awang berundur daripada jawatan Presiden PAS sebagai tidak berasas. Sanusi menganggap dunia masih memerlukan Abdul Hadi untuk membantu menyelesaikan konflik kemanusiaan dan politik serta menjadi jambatan antara mazhab-mazhab Islam yang berbeza. Memetik berita harian, Sanusi yang juga pengarah pilihan raya berkata, Hadi sama sekali tidak pernah menyatakan hasrat untuk berundur. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dan saya ingin perkenalkan kepada anda, ini adalah Transofactor for Life. Ini bukan ubat, tapi ini ialah terapi imun yang membantu meningkatkan daya imun badan kita. Secara ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang menjadi bodoh. Apabila imun badan kita bodoh dan menjadi lemah, kita kena penyakit dan sukar untuk sembuh. Dengan peningkatan daya imun badan, kita sembuh daripada dalam. Jadi, Transofactor for Life yang saya pegang ini adalah jawapan kepada peningkatan daya imun badan kita. Apabila kita makan Transofactor for Life ini, ia akan meningkatkan daya imun badan kita 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Dengan peningkatan daya imun badan itu, kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit. Jadi, jangan tunggu lama-lama, ambil produk ini untuk meningkatkan kualiti hidup anda dan membebaskan anda daripada masalah kesihatan anda. Hubungi nombor yang tertera dan jangan tangguh-tangguh lagi. Okey, baiklah. Saudara-saudara sekalian, memetik berita harian, Sanusi yang juga pengarah pilihan raya PAS berkata, Hadi sama sekali tidak pernah menyatakan hasrat untuk berundur. Hadi masih aktif dalam menangani krisis kemanusiaan, menjadi orang tengah dalam konflik politik dan merapatkan perpaduan antara mazhab-mazhab yang berbeza, kata Sanusi. Beliau memainkan peranan penting dalam pentas global. Dunia masih perlukan Tok Hadi, PAS masih perlukan beliau, Malaysia juga perlukan beliau, kata Sanusi lagi. Namun, ramai netizen yang menjawab kenyataan Sanusi ini, mereka kata, kami lihat tiada apa-apa fungsi Hadi selain daripada Presiden PAS, kata mereka lagi. Apa pula pendapat anda? Kerana kata mereka ketika Hadi dilantik sebagai duta khas di Timur Tengah, tiada pencapaian besar yang telah dicapai oleh Hadi. Apa pula yang dimaksudkan oleh Sanusi ini, kata mereka. Terdahulu, heboh dikatakan PAS bakal berpecah selepas pemilihan parti itu pada September depan apabila wujudnya pertembungan geng Ustaz dengan bukan Ustaz selepas perpecahan pada Muktamar 2015 lalu. Menariknya, pemilihan kali ini menyaksikan kumpulan yang 10 tahun lalu bersama geng Ustaz sekarang berkelahi besar dengan kem yang mahu mempertahankan kepimpinan ulama dalam PAS. Selain Sanusi, dua lagi pemimpin PAS iaitu Setiausaha Agung Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Naib Presiden Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar turut dikatakan mahu melanggar kepimpinan ulama. Pelbagai label dilontarkan seperti Hushem 2.0, Geng Publika, Jebon 2.0, Taksu Yubiun, Dr. Shem dan sebagainya. Mengulas lanjut, Sanusi berkata, Hadi masih menjadi figura yang digeruni dalam dunia politik walaupun mempunyai isu kesihatan tertentu. Dalam keadaan beliau sekarang pun masih ada pihak yang takut kepadanya, kata Sanusi. Sebab itulah cerita kononnya beliau mahu berundur daripada jawatan Presiden PAS sengaja direka, kata beliau lagi. Pada 7 Jun lalu, Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man turut menafikan dakwaan tersebut dan menyifatkan laporan itu sebagai tidak berasas dan bersifat spekulatif. Ahli Parlimen Kubang Krian itu menyatakan ia adalah salah tafsir terhadap perbincangan dalam parti. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda.